ayyaftinakumul ladzina kafaru. Sekarang manusia sudah merasa aman, tidak ada serangan daripada orang kafir. Maka Omar menjawab, aku juga hairan dengan hal tersebut seperti mana engkau merasa hairan dengannya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, salat qasar itu sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh sebab itu, terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kasihnya Allah kepada kita. Dalam mana kita bermusafir, Allah membenarkan dengan istilah sedekah kepada hamba-Nya, iaitu kita. Jadi apakah kita tegar untuk menolak sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi teruskan bermusafirlah dengan menerima sedekah-sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengurangkan dan memendekkan solat yang telah Allah berikan kepada kita. Okey. Seterusnya, hadis tadi adalah riwayat Muslim. Okey. Sekarang kita lihat kepada hukum solat qasar. Apakah hukum solat qasar? Okey. Yang pertama, hukum solat qasar ialah yajuzu qasru salati rubaiyati bisyurutihi mahsusah wa annahu laysa biwajib. Maksudnya, hukum yang pertama, harus memendekkan solat 4 rakaat berdasarkan syarat-syarat yang khusus, dan iaitu ianya bukanlah wajib. Okey, berdasarkan syarat-syarat yang khusus dan ianya bukanlah wajib. Okey, itu yang pertama. Pertama tadi harus memendekkan solat 4 rakaat berdasarkan syarat-syarat yang khusus. Kita tengok yang kedua pula, iaitu idza kana safaru akasara min salasi marhalin fa'afdalu qasru li ibtiba'i. Jika perjalanan itu lebih daripada 3 marhalah, maka digalakkan memendekkan solat untuk mendapatkan
solat bagi orang yang bingung, yang tidak tahu destinasinya. Orang yang tak confirm, tak tahu nak pergi ke mana, dan dia keluar tadi ikut arah angin saja, mana keretanya bawa, di situ dia pergi, maka di situ niatnya tidak jelas dan dia tidak boleh menunaikan solat qasar. Poin yang kedua ini mestilah ditentukan destinasi yang hendak dituju. Okey. Kemudian poin yang ketiga, ayyakuna safaru mubahan fala yajuz qasru li ajli maksiyah. Poin yang ketiga, perjalanan itu ialah kerana tujuan yang diharuskan oleh syarak sahaja. Okey? Maka tidak boleh memendekkan solat jika perjalanan itu bertujuan untuk perkara-perkara maksiat. Nak pergi berjudi, nak pergi minum arak dan perkara-perkara yang tidak baik menurut syarak, maka ini tidak boleh dipendekkan solat itu tadi. Seterusnya, yang keempat, an tujawizu mawdi'un iqamah, telah melepasi kawasan tempat tinggal. Andai kata sekarang ustaz tinggal di Permaisuri, maka ustaz nak menunaikan solat qasar, ustaz tak boleh tunaikan di sini. Ustaz kena keluar daripada kawasan ini. Contoh, ustaz keluar, ustaz singgah di Bahlakong, okey, untuk ustaz solat qasar tadi, maka itu dibolehkan. Selepas ataupun sebelum masih lagi dalam mukim, kita tidak boleh menunaikan solat qasar. Seterusnya yang kelima. Yang kelima, dawamus safari ila tamamis salat walau sara muqiman asna'as salati atammaha arba'an. Masih dalam perjalanan sehingga solat selesai ditunaikan. Jika tiba di destinasi menjadi orang yang bermukim, hendaklah disempurnakan solat menjadi 4 rakaat ketika menunaikan solat tersebut. Okey, apabila kita bermusafir, contoh daripada Kedah ke Johor, okey, dan sampai ke Johor masih lagi dalam waktu asar, dan kita berniat untuk bermukim ataupun menetap di situ, maka kita kena tunaikan solat tam, iaitu solat asar pada waktu ketika itu 4 rakaat. Solat yang sempurna 4 rakaat. Yang seterusnya, yang keenam, niyatul qasri inda takbiratil ihram. Okey, yang keenam ialah berniat qasar semasa takbiratul ihram. Okey, angkat takbiratul ihram, niat qasar. Kalau kita nak tunaikan solat itu tadi dalam waktu zuhur, asar dan juga isyak, maka dalam takbir tadi kita kena sebut ataupun meniatkan qasar itu tadi. Okey. Yang ketujuh, alla yaqtadiya bi muqimin fi juz'i
minas salat ka'an adrakahu fi akhiri salatihi fa'alaihi itmam. Maksudnya, tidak mengikut orang yang bermukim pada sebahagian daripada solatnya, seperti makmum dengan imam tempatannya. Pada rakaat akhir, maka wajib ke atasnya sempurnakan solat kepada 4 rakaat. Okey, yang seterusnya, yang ke-8. Yang ke-8 ialah taharruzu amma yunafi bi niyatal qasri fi dawamis salah kaniyati itmami au iqamati asna'a salati au syakka fi niyatil qasru. Menjaga perkara-perkara yang menafikan niat solat qasar ketika masih mengerjakan solat, seperti berniat untuk solat penuh atau untuk bermukim semasa dia sedang solat, ataupun dia ragu-ragu terhadap niat solat qasarnya. Okey. Jadi di sini yang ke-8 ialah mestilah dia menjaga perkara-perkara yang boleh menafikan ia daripada solat qasar. Contoh yang diberi seperti untuk menunaikan solat penuh. Berniat untuk solat penuh, maka dia kena teruskan solat penuh tadi. Dia masuk solat asar 4 rakaat, niatnya 4 rakaat, maka dia teruskan dengan solat niat 4 rakaat. Dan ataupun dia berniat untuk dia bermukim. Bila mula dia berniat untuk bermukim, maka dia wajib menunaikan solat secara penuh ataupun sempurna, iaitu 4 rakaat. Ataupun dia ragu-ragu terhadap niat solat qasarnya. Dan solat angkat takbir, aku ni solat qasar ke tidak? Ataupun dah takbir bagi semua, masih lagi dalam pemikiran dia, aku tadi niat solat qasar ke ataupun solat penuh. So, niat adalah memainkan peranan yang penting dalam kita melakukan sesuatu ibadat. Jadi, perlu jelas niat kita dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan kita. Okey? Baiklah, seterusnya kita lihat kepada lafaz niat solat qasar. Apakah lafaz solat niat qasar? Ustaz minta semua, kalau boleh pelajar semua boleh ikut Ustaz bagaimana melafazkan niat ini, dan kita sama-sama refresh kita punya minda untuk kita ingatkan kembali. Di dalam musim-musim seperti ini, banyak kita melakukan perjalanan yang jauh. Di sini kita perlukan kepada niat untuk menentukan sesuatu solat. Jadi sekarang Ustaz minta sama-sama dengan Ustaz ikut macam mana niat solat qasar. Usalli fardha zuhri rak'ataini qasran imaman au ma'muman adaan lillahi ta'ala.
sama ada niat tadi imaman ataupun makmuman adaan lillahi ta'ala. Okey? Dan niat dalam hati kita, aku solat fardu zuhur 2 rakaat kasar. Imam ataupun makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya untuk solat asar pula. Bagaimanakah niatnya? Usalli fardal asri raka'ataini qasran imaman atau makmuman adaan lillahi ta'ala. Okey, ataupun dalam solat Isya, usalli fardha isya'i raka'ataini qasran imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Aywa, itulah cara lafaz niat. Okey, dan ada yang perlu kita sebut jelas dengan lidah kita sehingga didengari oleh telinga kita. Okey. Kemudian kita lihat kepada kaifiyatu salat qasri. Bagaimanakah cara untuk kita menunaikan solat qasar ini? Okey. Salatul qasri mislu salatul tamami min haitsu syurutu salati wa arkanuha. Farqu baina salatil qasri was salatit tamam. Solat qasar dilaksanakan seperti mana juga solat sempurna berdasarkan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Beza antara solat qasar dan solat penuh ialah awalan waqtu. Yang pertama, waktu. Okey. Yuaddi fi safari tawilan mubahan. Solat qasar dia dilakukan pada masa perjalanan yang jauh yang diharuskan menurut syarak. Manakala solat tamam ataupun solat penuh tuaddi fi awqati adiyati wa fi halati iqamah. Solat penuh dilakukan pada waktu biasa atau ketika menginap di sesuatu tempat. Okey? Kita menetap di sesuatu tempat, berniat mukim di satu tempat, maka kita kena tunaikan solat penuh ataupun solat tamam. Yang kedua, dari segi hukum, apakah perbezaan di antara solat qasar dan solat tamam? Okey. Dari segi hukum, al-hukmu salatul qasri rukhsahatun. Okey. Dan dari segi solat tamam, apakah yang dimaksudkan dengan rukhsatun? Okey, rukhsah ni ialah satu keringanan. Yang mana ialah hukum yang diwajibkan. So, rukhsah satu keringanan, azimatun ialah satu hukum yang diwajibkan. Adadu rakaat. Okey, bilangan rakaatnya. Okey, manakala solat qasar bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat. Manakala bagi solat tamam arba'ata raka'atin, 4 rakaat. Iqtida'u, okey, mengikuti imam. Yang mana solat qasar boleh mengikuti imam ataupun solat tamam boleh ke mengikuti imam. Okey, apakah perbezaannya? Pada solat qasar la yaqtadi bi
mutim, iaitu tidak boleh mengikut imam solat yang penuh. Dia mesti diasingkan dengan solat qasar itu tadi, jamak kepada kumpulan solat qasar. Tidak boleh orang yang mahu menunaikan solat qasar berimamkan dengan imam orang yang solat tamam. Aywa. Manakala bagi pesolat tamam harus mengikut imam yang solatnya penuh atau imam solatnya qasar. Bagi orang yang melakukan solat penuh, dia boleh dalam dua keadaan. Sama ada dia nak mengimamkan, diimamkan oleh orang yang solat penuh, ataupun dia boleh diimamkan dengan solat orang yang melakukan solat qasar. Okey, itu perbezaannya. Seterusnya kita lihat kepada tatbiqul amaliyati salata qasra. Pelaksanaan solat qasar. Bagaimanakah solat qasar ini dilakukan? Solat qasar fardan. Okey, solat qasar yang dilakukan secara bersendirian dengan lafaz niat, lafzu niyati usalli fardhu zuhri raka'atain qasran adaan lillahi ta'ala. Lafaz niat iaitu aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yatimmu salata bil qiraati war ruk'i was sujudi wa ghairi zalika hatta yusalliman. Sempurnakan solat dengan bacaan, dengan rukuk, dengan sujud dan selainnya sehingga memberi salam. Cara menunaikannya sama seperti solat lain. Sama ada solat itu solat yang ke-4 rakaat ataupun 2 rakaat ataupun 3 rakaat sama. Iaitu pertama sekali ialah niat, yang kedua bacaan Fatihah dan surah, kemudian pergi kepada rukuk, sujud dan sama seperti solat-solat fardu yang lain. Okey. Dan sehinggalah kita memberi salam akhir sekali. Kemudian kita lihat kepada solat qasar berjamaah ataupun salatul qasri jama'atan. Okey. Lafaz niatnya usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran imaman ataupun ma'muman atau ma'muman adaan lillahi ta'ala. Yatimmu salata bil qiraati war ruku'i was sujudi wa ghairu zalika hatta yusallimu. Lafaz niat aku solat fardhu zuhur 2 rakaat sebagai imam ataupun makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyempurnakan solat dengan bacaan, rukuk, sujud selainnya sehingga memberi salam. Aywa. Seterusnya kita lihat kepada al-masailu muta'alliqah, masalah-masalah yang berkaitan dengan solat qasar. Apakah masalah-masalah yang berkaitan dengan solat qasar? Iqtida'u qasiri bil mutimmi
la yajuz lahu qasru bal yutimmu salata arba'an. Orang yang solat qasar mengikut imam yang solat sempurna tidak boleh terhadapnya qasar. Kalau dia mengikut imam yang solat sempurna, tak boleh dia ikut dalam keadaan dia melakukan solat qasar. Sebaliknya, hendaklah dia solat 4 rakaat dengan sempurna. Jika dia ikut juga dengan imam yang menunaikan solat yang sempurna ataupun solat tam, maka dia perlu mengikut imam dengan melaksanakan 4 rakaat. Okey, itu permasalahan pertama dan penyelesaiannya. Okey, kita lihat permasalahan yang kedua. Al-qasiru yanwi iqamata awim iktimama asna'a qasri yajibu alaihi an yutimmaha arba'an. Orang yang solat qasar berniat untuk bermukim atau berniat solat sempurna ketika solat, wajib ke atasnya menyempurnakan solat dengan 4 rakaat. Jadi, bila dia dah berniat mukim dan berniat pada solat dengan 4 rakaat, maka dia kena sempurnakan solat tadi dengan solat 4 rakaat. Tidak boleh pula bagi dia untuk solat 2 rakaat. Seterusnya, yang ketiga, safaru lil nuzhati yajuzu lahu qasru in kana safaru li nuzhatin wa irahati qalbi sadri wa ziyaratu wa aqaribi wa asdiqai. Orang yang mengembara untuk berhibur harus bagi orang yang solat qasar jika tujuan perjalanan itu adalah untuk berhibur, menenangkan hati, melapangkan dada, dan untuk melawat saudara mara serta kenalan. So, perkara-perkara ini boleh ataupun diharuskan untuk dia menunaikan solat qasar dengan tujuan iaitu berjalan untuk berhibur, menenangkan hati, dan untuk melawat saudara mara dan kenalan-kenalan ataupun sahabat-sahabat mereka yang berada di tempat lain. Ini diharuskan menurut syarak. So, kita telah selesai pada tajuk solat qasar. Setelah selesai menonton video ini, kamu hendaklah menjawab kuis yang Ustaz sediakan. Okey, dalam classroom kamu, Ustaz ada sediakan satu assignment dan link untuk kamu tekan, klik dan buat kuis tersebut. Okey, jadi sebarang persoalan yang ada pada pemikiran kamu nak tanyakan kepada Ustaz, Ustaz berlapang dada menerima soalan-soalan daripada kamu. InsyaAllah, mana yang Ustaz boleh jawab, Ustaz akan cuba jawab
dan apa yang boleh pada ustaz. Okey. Dan sebenarnya kalau ustaz tak tahu, wallahu alam. Okey, ustaz akan cari jawapan dan ustaz akan rujuk pada perkara ataupun tempat-tempat yang mungkin boleh mendapat jawapan yang tepat untuk kamu. Okey, sekian saja daripada ustaz.